الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الأطهار شهود الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ustaz Musi Surau Mustafa dengan ahli jabatan kuasa Ashab Fadilah, tuan guru, tuan-tuan imam, tuan haji, perempuan haji, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa sama-sama kita panjatkan bersyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengizinkan kita untuk terus dapat beribadat sama-sama, kita dirikan salat maghrib secara berjamaah, dapat sama-sama kita berwirid, dapat sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah mudah-mudahan dimakbulkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa ketika Khamis ni kita buka kembali kitab tafsir ni dan kita sampai itu hari kepada surah Abasa. Surah Abasa kita dah baca awal ayat 1 ayat 2 lebih kurang. Jadi tuan-tuan, malam ni insya-Allah kita mulakan dengan ayat yang ketiga. Kita mula dengan ayat yang ketiga. Muka surat 33 tuan-tuan yang ada buku ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم. وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك, semua huruf dal yang mati kita bunyikan, dia ada bunyi detakan suara qalqalah kan. Huruf qaf, ta, ba, jim, dal apabila dia mati kita bunyikan qalqalah, ada bunyi detakan.
ad, aq, ab, aj, alf, qafta, ba, jim, dal. Qata baju den, kita sebut je situ kan. Qata baju den. Itu huruf qalah lah tu. La'allahu yazakka. La'allahu ha besar tu kan. Bila ha besar ni ada, kemudian di hadapan ni ada huruf waw yang kecil macam di hadapan ni, ataupun terkadang ada ya yang kecil, maka itu adalah maksilah. Maksilah ni ada dua. Satu maksilah qasirah, iaitu kita baca dengan 2 harakat. Satu lagi maksilah tawilah, kita baca 4 harakat. Macam mana nak kenal dua maksilah ni? Maksilah tawilah iaitu apabila ada huruf ha, di hadapan ni ada huruf waw yang kecil ataupun ya. Dalam kes ni huruf waw lah tu. Kemudian tengok huruf di hadapan huruf waw atau ya yang kecil tu. Kalau huruf dia selain daripada hamzah yang berbaris, itu adalah maksilah qasirah. Macam ni qasirah lah ni, kita baca 2 harakat saja. Tetapi kalau di hadapannya huruf hamzah yang berbaris, itu maksilah tawilah, kita kena baca 4. Jadi di sini depan huruf waw yang kecil ni huruf ya, kita baca dengan 2 harakat saja. La'allahu yazzakka au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Tanfa'ahu nun mati bertemu dengan fa ikhfa hakiki, 15 huruf. Ta za jim, dal zal zai, sin shin sad, dad dha, fa qaf kaf. Apabila nun mati ataupun tanwin yang dibagi 2, sama ada bagi 2 atas, bagi 2 bawah, bagi 2 depan, bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf ni, maka kaedah bacaan ni didengungkan, disembunyikan bunyi nun mati atau tanwin itu ke dalam huruf ikhfa. Kalau di sini sembunyikan bunyi nun mati ke dalam huruf fa, dia akan bunyi fatanfa'ahu. Sembunyi dalam fa, yang masuk dalam fa, sembunyikan kat situ. Fatanfa'ahu dzikra. Maka tuan-tuan, jadilah bacaan lebih kurang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Wallahu a'lam. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, dulu 2 minggu lepas kita dah bincangkan sedikit, kita ulas sikit, kita sorot kembali untuk kita lebih memahami ayat-ayat yang akan datang ni. Sebab ayat 1, ayat 2 ni ada kaitannya dengan ayat 3, 4 dan seterusnya. Jadi sebelum tu kita dah bincang tentang ayat 1, ayat 2, di mana Allah Ta'ala sebut Rasulullah telah bermuka masam dan berpaling daripada seseorang. Siapa seseorang tu? Seseorang itu iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Kita sorot sikit, di mana ketika itu Nabi sedang berbicara, sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Nabi layan pembesar Quraisy dengan tujuan supaya mereka itu tertarik kepada Islam. Di antaranya Utbah dan Syaibah serta Abu Jahal bin Hisham. Nabi layan 3 orang ni dengan tujuannya Nabi nampak kalau 3-3 ni masuk Islam, ambillah pengikut dia masuk Islam, maka akan ramailah orang-orang Islam. Tapi ketika Nabi berburak dengan 3 orang ni, nak cuba menarik 3 orang ni, datanglah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum ni. Dia ni buta, jadi dia tak nampak apa yang Nabi buat. Maka dia bertanya-tanya kepada Nabi dengan soalan-soalan macam-macam. Jadi Nabi rasa terganggu. Nabi berpaling daripada dia. Nabi tak layan dia, Nabi layan yang 3 orang. Maka Allah Ta'ala tegur perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat 1, ayat 2 secara ringkas. Kan, jadi kita dah tahu dah pokok perbicaraan kita ni
Sebelum ni Nabi ditegur oleh Allah kerana berpaling daripada sahabat yang datang nak jumpa Nabi. Untuk apa? Belum tahu lagi. Kita tengok ayat nombor 3. Allah Ta'ala berfirman ayat nombor 3 ni, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah engkau boleh jadi ia ingin membersihkan dirinya, yakni dari dosa. Jadi Allah Ta'ala sambung ayat 3 ni. Maksud ayat ni, wahai Muhammad, kenapa kau berpaling? Tahu tak kau, mungkin Abdullah datang dengan tujuan nak bersihkan diri daripada dosa, nak belajar, nak mendalami ilmu tentang agama ni, yang berkaitan dengan agama ni. Jadi boleh jadi datang kerana itu. Kau tahu tak? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni disebut oleh Imam Qurtubi dalam ni. Kata dia, tahukah kamu, dihuraikan di sini, wahai Muhammad, boleh jadi Abdullah bin Ummi Maktum ni dia datang kerana dia nak minta kau mengajarkannya iyyahu minal Quran wa din. Nak minta kau ajar sedikit tentang Quran dan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Datang nak belajar tentang Quran, tentang agama, supaya bertambahlah kesucian dalam agamanya dan hilanglah kegelapan, kejahilan daripada dalam dirinya. Maknanya dia datang nak sucikan lagi pengetahuan terhadap agama Islam ni, dalam masa yang sama nak menghilangkan kejahilan yang ada dalam dirinya terhadap agama dia sendiri. Itu tujuan dia datang. Kau tahu tak wahai Muhammad, maksud ayat. Kata Ustaz Ahmad Sunnahji di sini, manalah tahu orang yang buta ini ingin membersihkan dirinya, sebaik saja engkau ajarkan dia ilmu pengetahuan, atau setelah dia mendengarkan pengajaranmu dia akan mendapat manfaat dan faedah. Ayat yang keempat, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Atau mungkin Muhammad, kata Allah Ta'ala, dia datang, yakni Abdullah bin Ummi Maktum datang nak dengar yadzakkaru, pengajaran daripada engkau. Jadi bila dia dengar pengajaran daripada engkau, fatanfa'ahu dzikra, akan memberi manfaatlah pengajaran daripada engkau itu untuk diri dia. Tertiba kamu palinglah Muhammad. Itulah maksud ayat ni, ikut bahasa kita kan. Tertiba kamu palinglah Muhammad. Dia datang nak ngaji, nak belajar, kamu paling pula. Kata Allah Ta'ala di sini. Jadi teguran. Jadi tuan-tuan, jangan pula anggap macam tersebut tu satu yang tidak pantas untuk kita lakukan. Kita fikir Rasulullah pernah marah, Tuhan marah. Tak. Allah Ta'ala tegur kesilapan yang kecil, bukan besar. Nabi tidak mendahulukan yang aula. Maknanya yang sepatutnya Nabi dahulukan, Nabi tak dahulukan. Nabi lebih ambil, Nabi itu ijtihad Nabi, fikiran Nabi, manusia kan. Nabi fikir 3 orang ni kalau aku pandang, aku berlayanan kat dia, lama-lama tarik nama kamu, dia ni pemimpin Quraisy. Kalau dia masuk Islam, lari ramai orang Islam, sebab pengikut dia akan ikut. Nabi fikir begitu, betul pemikiran tu. Kita fikir pun begitu. Tapi Allah Ta'ala tegur sebab apa? Bagi Allah, kenapa kau layan 3 orang yang belum betul lagi Islamnya? Kamu tak dihantar, wahai Muhammad, melainkan dengan tujuan untuk berdakwah, mengajar. Beriman tak beriman bukan tujuan Nabi. Jadi dalam ayat ni, dalam surah ni, Imam Qurtubi ada sebut di sini kan, kenapa engkau wahai Muhammad, kau dahulukan orang kafir itu? Sedangkan kalaupun dia tak beriman, tak ada masalah. Sebab kerja engkau wahai Muhammad menyampaikan sahaja. Tapi yang ni orang Islam, kau tinggalkan dia, kau layan orang kafir dengan harapan supaya orang kafir ni masuk Islam. Dia pun tak tentu Islam lagi. Yang kau tinggal ni dah tentu Islam. Yang kau tinggalkan ni dah tentu Islam, dan dia nak menambah baik lagi keislaman dia. Kau tinggalkan dia, kau pergi dakwah ke orang kafir ni yang belum tentu Islam. Padahal kalau dia tak Islam pun 3 orang ni, kau tidak akan dipersoalkan wahai Muhammad SAW, kerana tugas engkau adalah hanya menyampaikan, bukan menentukan orang beriman tak beriman. Situ sikit ya. Nabi rasa betul lah. Jadi Allah Ta'ala tegur sikit.
tegur pun dalam keadaan kita nampak Allah Ta'ala masih lagi punya Nabi. Ditegur sendiri ya, abasa wa tawalla. Allah Ta'ala tu ada orang tu rasa muka paling daripada mereka. Lain dengan aku, wahai Muhammad, kenapa kau nak pasal muka kau? Asal kau paling ni orang tu lain. Kita marah anak kita tengah cakap dengan kawan ni, tengah cakap dengan kawan yang dia tak apa rapat, datang kawan yang rapat, dia pun tinggal kawan ini, dia pergi kawan. Padahal dia buat orang ni, kita pun tunggu je. Ada orang tu tak layan ni kawan ni. Kita cakap dia tu, dia pun terasuk dengan kita kata, "Dik, asal kau tak layan kawan tu pula, pokoknya kau ni." Itu memang tegur betul, tegur marah. Kalau kita tegur tu kita sehangat lagi. Ada orang tu tadi elok dia buat, datang kawan lain tinggal kawan. Tegur itu kan, tu sindir tu lain sikit lagi. Bila kita jadi nyindir ni, maknanya ada lagi perasaan. Beginilah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi di sini. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yakni kaya, fa anta lahu tasadda, maka engkau telah melayaninya. Tadi sahabat yang Islam tu dia butuh kau tinggal. Orang kaya melayan, kata Allah Ta'ala. Orang yang rasa dia dah kaya, kau layan dia, kata Allah Subhanahu. Ini pun dalam bentuk sindiran, kan? Dalam bentuk sindiran. Adapun orang yang merasa diri cukup kaya, fa anta lahu tasadda, engkau telah melayaninya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man istaghna ay kana dha farwatin wa ghina. Orang yang ada harta, yang ada kedudukan, yang ada kekayaan, maka engkau layan dia, engkau dengar percakapan. Engkau dengar percakapannya wahai Muhammad. Wa ma fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Jadilah engkau menanggung kesalahan dengan sebab dia tidak mahu membersihkan diri. Padahal kata Allah, kalau pun orang ni tak mahu menganut Islam, tak nak bersihkan diri dia, sucikan diri dia daripada dosa syirik, wa ma 'alaika alla yazakka, kau takkan dipertanggungjawabkan. Kata Imam Qurtubi kat sini, ay la yahtadi hadzal kafir wa la yu'min innama anta rasul ma 'alaika illa al-balagh. Maksudnya sama ada orang kafir tiga orang ni, dia tak menerima petunjuk daripada Allah, dia tak nak ikut petunjuk, dan dia tidak beriman dengan Allah. Engkau Tuhan Muhammad, anta rasul, engkau hanya utusan Allah saja. Ma 'alaika illa al-balagh, tidak adalah kewajiban atas kamu melainkan menyampaikan saja. Dah sampaikan dah. Tentukan dia beriman tak beriman, itu kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni pertama, ini kata Ustaz maksud Haji pula, orang yang merasa dirinya serba cukup kerana kaya dengan harta, kekuasaan dan kekuatannya, sehingga tidak memerlukan lagi kepada iman dan pertolongan Allah, maka kepada mereka ini engkau telah melayaninya. Jadilah engkau menanggung kesalahan disebabkan mereka tidak mahu membersihkan diri daripada kekufuran dan maksiat. Engkau tidak dituntut untuk memberinya pimpinan, tugasmu hanyalah menyampaikan dakwah semata-mata. Kesimpulannya, kata Ustaz Maswanji, ayat sampai ayat 7 ni, tidak mesti engkau bersusah payah inginkan mereka masuk Islam, sedangkan orang yang sangat tertarik kepada Islam engkau biarkan pula. Hal ini ditekankan oleh Allah dengan firman-Nya yang baik. Jadi tak payah susah payah, dah sampaikan dakwah, dah usaha semampu yang boleh. Masuk Islam tak masuk Islam itu bukan urusan engkau wahai Muhammad. Ma 'alaika illal wa ma 'alaika alla yazakka. Allah Ta'ala sebut, dia selalu sebut, sama juga dengan kita dakwah dekat orang, ke anak kita, ke isteri kita, ke suami kita, ke anak murid kita, tak ada sampai kita nak bunuh diri dia sebab kita tension. Tension
Itu yang banyak tegur-tegur kita tegur tu kepada guru-guru, ada seorang syekh bila ajar anak murid ni kata janganlah kita rasa sedih kalau anak murid tu tak dapat A. A tu konten tu belum tentu lagi A dekat luar. Ada guru dia SPM dah keluar dengan Allah marah. Saya dah ajar macam ni, latih saya nak ajar kau tak bagi ikut, nanti dapat B. A, B tu bukan kerja kita. Kerja kita ngajar. Kalau ustaz tu apa, kalau cikgu tu saya harap kau dapat A. Lepas tu budak keluar dapat C, semua dia marah. Apa kau ni dah latih dia ngajar, padahal dia datang tak tuition tak buat cikgu tu. Tidur masuk dalam kelas jadi cikgu cari dia. Hari-hari cikgu main bola. Itu yang balik. Itu dia marah anak murid dia. Memang kau lah cikgunya ni. Ni kalau kita dah latih, tuition kita buat, Sabtu Ahad kita turun padang. Segala macam modul dah bagi dah, segala macam formula dah bagi dah, macam-macam kita bagi. Tak dapat nak bagi tu. Tak payahlah kita nak nangis sesedih. Cikgu tu tentu. Kan? Tak payah sesedih dah. Kita dah usaha. Kita tahu itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang cikgu sampai pening-pening dia kan. Tak payah susah kan. Macam saya lagi pula nak suruh budak hafal Quran. Undang-undang minggu ni ingat, minggu depan lupa dah balik. Ulang lagi, ingat minggu depan lupa dah balik. Kita pening kata ya Allah, bila lah kau nak ingat ni. Nak buat macam mana, bukan kerja kita nak suruh dia ingat. Dah tentu lah otak dia. Kalau nak ikut, ikut dan budak tak ingat Ustaz. Dalam saya jadi gila sudah. Kau baca, kau ingat lah. Saya dah bagi kau buku macam ni, nak buat macam ni, kau nak ingat Quran macam ni, kau tak buat, nak buat macam mana. Kita boleh seret bodoh tepi sungai. Tapi nak suruh dia minum itu bukan kerja kita dah. Kalau dia tak ada minum, kita apa benda tu? Tuap atau tonjong muka tu ke sungai. Kita ditonjong ke sungai lah bodoh tu kan. Tarik boleh ke sungai. Tunjuk semuanya sungai. Kalau nak minum tak? Nak minum biar dia minum. Tak nak minum tak? Sama lah macam anak kita kan. Bagi macam-macam. Nak murid ke sekolah dia tak nak ikut. Itu bukan urusan kita. Inilah yang berlaku pada Rasulullah. Kita pun anak-anak kat rumah selalu sebut kan. Janganlah kita risau asal anak-anak semua ni semua cuba di kau ni seorang yang dapat B. Adik-adik kakak kau tak ada dapat B, dia kau seorang yang dapat B. Padahal satu je B Dua boleh subjek, tu boleh A, satu B. Kakak-kakak lain semua timbul seorang dia dapat B. Semua kakak kau dapat A, kau seorang yang dapat B. Pakcik hati anak. Padahal B kan yang jauh juga A ke B dia bukan A ke F ataupun A ke G. Kan? Kau jadi gitu kan? Ataupun lain sikit perangai kan? Jangan sekali-kali sebut perkataan ni. Kalau tak, kau perangai kau tak sambung dengan adik-adik, oh itu memang bahaya cakap itu. Bahaya cakap itu mana anak-anak. Kau ni umat ni perangai kau tak sambung dengan adik-adik, oh bahaya cakap itu tu. Kan? Kita kerja kita buat itu amanah yang Tuhan bagi. Kita buatlah yang semampu kita supaya jadi macam mana yang Tuhan nak. Lepas itu berjaya tak berjaya, itu bukan lagi urusan kita. Kan? Bukan lagi urusan kita. Nabi dia ajar macam tu. Wa amma man ja'aka yas'a. Dan ada pun orang yang datang bersegera kepadamu. Maksudnya Abdullah bin Umi Maktum ni. Wa huwa yakhsha, sedang tu dia tu bawa perasaan takut kepada Allah. Fa anta anhu talaha. Kau tinggal dia, kau abaikan dia. Kata Allah Ta'ala. Amanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man ja'aka yas'a. Kata Imam Qurtubi kat sini, datang iaitu yatlubul ilma lillah. Orang yang datang kerana nak menuntut ilmu kerana Allah. Sungguh-sungguh dia datang kepada engkau wahai Muhammad. Kata Imam Qurtubi datang untuk ilmu. Wa huwa yakhsha, sedangkan dalam hati dia ada perasaan takut kepada Allah, iaitu ya khafullah. Fa anta anhu talaha, engkau berpaling daripada engkau berpaling daripadanya. Fa anta anhu ta'ala, yakni sedangkan orang yang datang bersegera kepadamu untuk mendapatkan hidayah dengan berkeadaan takut kepada Allah, jangan sampai terjerumus ke lembah kejahatan dan kesesatan, maka engkau mengabaikan permintaannya. Jadi lebih ayat ni turun, kita catat di sini.
Lepas turun ayat ni, Nabi cukup pokok. Peka betul Nabi dengan orang yang datang daripada jauh. Nabi akan layan. Itu yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa lepas tu tindakan Nabi lebih hati-hati lagi. Kan dulu pernah berlaku seorang Badawi datang nak jumpa Nabi, kencing dalam masjid. Kan? Sahabat-sahabat dah nak marah dah, tapi Rasulullah sabar. Rasulullah kata, Rasulullah sabar. Suruh sahabat jiru je dengan air lain. Dia dengan air je. Sebab kan masjid pasir kan, dia tu kencing dalam. Sahabat Rasulullah suruh dia air je. Sahabat nak marah dah, tapi Rasulullah. Sejak berlaku peristiwa ni, Nabi cukup berhati-hati lagi dengan para sahabat. Lebih-lebih lagi dengan orang datang dari jauh nak jumpa Nabi, dia tanya. Nabi cukup berhati-hati. Kemudian ayat ini pendek-pendek. Kalla innaha tazkirah. Janganlah sekali-kali engkau lakukan sedemikian. Sesungguhnya ayat-ayat Quran ada satu peringatan, yakni janganlah engkau wahai Rasul memasamkan muka lagi seperti yang engkau lakukan mulai hari itu. Sesungguhnya pengajaran Allah yang berupa hidayat dan terkandung dalam Quran itu merupakan satu peringatan bagi orang yang lalai. Jadi kalau jangan lagi kau buat macam tu hai Muhammad. Sesungguhnya innaha tazkirah, ayat-ayat Quran ini semuanya mengandungi peringatan-peringatan. Jadi kata Imam Qurtubi di sini, ayat ini peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay la taf'al ba'daha mislaha, iaitu jangan lagi melakukan sedemikian itu selepas ini. Jangan lagi, iaitu apa? Iaitu kau menerima orang-orang yang kaya dan kau berpaling daripada orang mukmin yang fakir. Orang mukmin yang fakir. Jadi Imam Qurtubi ulang kat sini lagi, bukanlah Nabi buat salah besar, cumanya Nabi tidak mendahulukan yang utama. Itu saja. Itu saja. Kemudian kalla innaha tazkirah, ayat Quran ini dia tazkirah, dia merupakan peringatan. Penuh dengan peringatan ayat Quran ini. Peringatan dan pengajaran kepada makhluk. Quran ni penuh dengan peringatan, kata Allah Ta'ala dalam ayat Quran. Suka kita baca Quran tuan-tuan, memang banyak peringatan dalam tu. Apa peringatan? Macam-macam. Cerita tentang macam-macam aspek kehidupan yang menyangkut perjalanan hidup seorang manusia, daripada A sampai Z. Apa Tuhan tak cerita dalam Quran? Hubungan kita dengan Tuhan, mulai kita kena siapa Tuhan kita, Allah, macam mana kita nak berurusan dengan Allah, macam mana kita nak ibadah, apa yang kita patut buat, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tak suka, macam mana nak jadi kekasih pada Allah, macam mana nak baiki hubungan dengan, dalam Quran semua cerita. Itulah menyangkut hubungan kita dengan manusia, dengan mak kita, dengan sahabat kita, dengan kawan-kawan, perjalanan kita sebagai manusia, ke mana kita nak pergi. Dalam Quran semua. Ayat apa lagi ada? Ayat hutang, nak berhutang, nak apa lagi, macam-macam dalam Quran ni kan kita baca. Ada segala-gala peringatan-peringatan yang cukup bermanfaat. Tinggal lagi kita tak baca lah, kan? Peringatan faman syaa zakarah. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Iaitu ai itta'adha bil Quran. Siapa nak, dia pasti akan perhatikan Quran. Orang yang betul-betul nak pengajaran daripada Quran ni, dia akan tengok Quran tu. Faman syaa zakarah. Siapa yang nak peringatan-peringatan ni, tentulah dia akan memperhatikannya. Jadi hari ni tuan-tuan, Quran ni orang faham, dalam tu banyak isi kandungannya, menjadi kadang jadi sumber inspirasi pada orang lain. Bila-bila lagi dalam Quran ni sumber ilmu tuan-tuan. Tapi hari ni kita pun heran, orang-orang kita bila bercakap, dia lebih suka dia ambil perkata orang putih ni, John tu, Jos tu, tak apa-apa lagi. Dalam Quran pun ada. Dalam Quran ada. Cumanya tak belajar bahasa Arab, jadi hanya belajar bahasa Inggeris. Maka dia ambil lah kata-kata orang Inggeris. Saya bukan katakan bahasa Inggeris tak elok, tak.
Sumber orang Islam, sumber ilmu kita Al-Quran. Tuhan jadikan dalam Quran ada segala-galanya. Nak cerita pendidikan, dalam Quran ada pendidikan. Cuma oleh kerana kita tak memahami kehendak-kehendak Allah yang terkandung dalam Al-Quran, kerana kita pun tak berpapasi dan main dalam bahasa Arab, akhirnya kita ambillah pandangan-pandangan dari luar. Yang kita kata bagus, padahal bila kita tengok Quran tak ada dalam Quran. Faman syaa zakarah, siapa yang nak tentulah dia memperhatikannya. Mana orang putih tahu macam-macam perkara kan. Saya ingat lagi Allah yarhamkan Ustaz Musin ni, adik kepada Syekh Mufti kita kan, Syekh Murtada. Dia pernah cerita ketika mana dia datang sebagai mumtahin lah, pemeriksa masa sekat diploma tahfiz dulu di Kumpul. Dia buka-buka ni di situ. Di Amerika tu ada satu bangunan 8 tingkat tinggi, 8 tingkat besar. Setiap tingkat ni ada pakar-pakar orang Yahudi. Wajah dia hanya mengkaji Quran. Dia kaji Quran tu, dia kaji mana-mana apa manfaat dia boleh dapat. Orang Yahudi lebih tahu memahami kitab daripada kita. Dia dulu dapat kitab Taurat, dia dulu dapat kitab Injil. Bahkan Nabi kita tak keluar pun ke dunia ni, dia dah tahu dah Nabi akan lahir. Dan dia tahu siapa Nabi Muhammad ni, Nabi akhir zaman. Dia tahu kelebihan-kelebihan Rasulullah. Dan dia tahu kelebihan Rasulullah, dia tahu kitab yang turun pada Rasulullah. Jadi dia ambil semua kebaikan, tapi dia tak beriman. Dia ambil manfaat-manfaat dunia, kata Syekh Musin. Jadi dia kaji semua, dia ambil dalam Quran. Itu yang tahu air, logam, bosi, macam-macam lagi pun dalam bumi ni. Dia orang mengkaji. Kita tengok dalam surah Hadid, ada satu surah Hadid yang Allah Ta'ala cerita, sesungguhnya pada besi itu aku jadikan ada sesuatu kekuatan. Jadi orang putih dia kaji ada kekuatan apa. Akhirnya dia buat kata kepala, dia buat itu, dia buat ni lah. Dia buat macam-macam lah dengan senjata untuk gunakan kekuatan besi itu. Kita pun gunakan kekuatan besi je, tapi sekadar nak melempuk punggung lembu je lah. Kan? Tahulah, dia tak, dia kaji-kaji macam-macam. Itu Yahudi kan. Sebab tu ada yang cakap, itulah sebabnya akhirnya orang Yahudi ni kalau kita pergi sepadan Syria tu, Bukit Golan tu, kalau pandang di Israel ni, tuan-tuan akan tengok ribuan pokok besar-besar. Pokok apa tuan? Pokok gharqab. Sebab dia tahu, kita pun yang kata, Yahudi dia kaji hadis Nabi, dia tahu besok di akhir zaman ketika mana turunnya Nabi Isa membunuh kumpulan orang Yahudi di situ, dia akan dibunuh beramai-ramai di Palestin. Akan dibunuh beramai-ramai sekarang ni di tempat ini. Tempat dia berkumpul sekali. Dan sekitar Baitul Maqdis. Ada hadis Nabi sebut, besok dia sembunyi belakang batu. Batu pun cakap, hai mukmin, belakang aku ni Yahudi, kau bunuh dia. Pergi ke pokok, pokok cakap, hai mukmin, belakang aku ada Yahudi, kau bunuh dia. Semua makhluk Tuhan yang ada semua akan beritahu tempat Yahudi sembunyi. Kecuali pokok Gharqab, dia sembunyian, dia tak beritahu Yahudi. Yahudi baca hadis tu, oh besok kita selamat kerana duduk kat pokok Gharqab. Dia tanam banyak-banyak ke Israel tu. Cuba tengok kawan kita ngaji Israel, ngaji kat Syria ni, nampak dia tanam. Pada hari tahu tu mati juga kalau bunuh. Tak, dogi tu tanam kat pokok tu. Orang pek menyuruh dah lah. Nak kata dogi orang Yahudi. Mana tahu pokok tu menyembunyikan dia. Dia juga baca hadis. Lebih mahir lagi dia betul. Itu tuan-tuan. Jadi dia ambil manfaat banyak daripada Quran. Maka kita telah meninggalkan Quran, maka kita tak dapat manfaat daripada Quran. Kemudian fi suhufin mukarramah. Dekat sini Imam Qurtubi sebut lagi, Quran ni merupakan pemberi pengajaran kepada siapa yang menjadikan Quran itu sebagai tazkirah, peringatan. Orang kalau ambil Quran sebagai peringatan, pastilah Quran akan jadi penasihat yang terbaik dalam kehidupan dia. Disebut oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi. Kata satu pandangan daripada Dhahhak daripada Ibnu Abbas, kata dia faman syaa zakarah, maksud dia barang siapa yang menghendaki tentulah dia memperhatikannya. Kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Dhahhak, kata dia apa? Man syaa Allah tabarak wa ta'ala alhamah.
Makna siapa yang Allah Ta'ala nak orang tu mendapat petunjuk Quran, Allah Ta'ala akan beri ilham kepada dia. Tuhan akan beri ilham kan? Kita tak dapat pengajaran, paling tidak pun Allah Ta'ala mengilham yang itu untuk membaca pun dan bagi ini baca pun tak masuk dalam hati kan, tak faham pun sekurang-kurangnya dapatlah pahala baca. Sebab Nabi sebut satu huruf Quran ni kita sebut sama dengan 10 kebaikan. Kuk pun tak ambil, tak, kita tak faham bahasa, paling tidak pun tuan-tuan kita baca Quran kan, dalam hidup ni paling tidak pun kita baca, jangan tinggalkan Quran. Dulu ada satu hadis saya pernah sebut, siapa tinggalkan Quran ni satu hari, Quran tinggalkan dia seminggu. Siapa tinggal Quran ni seminggu, Quran tinggalkan dia sebulan. Siapa tinggal Quran ni sebulan, setahun Quran tinggal. Setahun tak baca Quran, tak mana Quran, hilang keberkatan dalam hidup kan. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Siapa baca satu huruf daripada Quran, dia akan dapat satu kebajikan, dan satu kebajikan itu menyamai dengan 10 ganjaran pahala. Dia baca alif lam mim, mana dah 30 kebajikan dekat situ. Sebab tuan-tuan, kita ni pun tak faham bahasa Arab, nak buat macam mana kan, dah baca dulu kita dah macam ni. Paling tidak pun tuan-tuan, kita sebutlah kalimah-kalimah Tuhan itu. Kita baca lah, di situ pun dah ada keberkatan dalam kehidupan kita. Kita baca pun tak faham pun, sekurang-kurangnya kita akan adalah ganjaran pahala sebab kita baca Al-Quran. Fi suhufin mukarramah. Ayat-ayat Quran itu tersimpan dalam naskah-naskah yang dimuliakan. Fi suhufin mukarramah. Kita tengok apa yang Ustaz Ahmad Sunaji cakap, tulis itu. Peringatan tersebut sangat. Peringatan itu merupakan ayat-ayat Allah yang tersimpan dalam naskah-naskah yang dimuliakan, yakni diturunkan kepada nabi-nabi yang berasal dari Lauh Mahfuz. Quran ni kan dia ada 3 peringkat penurunan dia kan, daripada Allah berfirman, dia simpan di Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz disimpan turun ke langit ke dunia. Daripada langit ke dunia turun kepada Rasulullah. Daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Lauh Mahfuz ke langit dunia ni dia turun serentak. Daripada langit dunia ni ataupun Baitul Izzah ni, kita sebut Baitul Izzah, turun kepada Rasulullah, itu peringkat-peringkat. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Itu turun sekaligus serentak, sebiji turunnya daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ataupun langit dunia. Jangan tanya saya langit dunia tu kat mana, tak payah saya jawab ya. Pulang mana dia tak ada. Tapi namanya Baitul Izzah. Daripada langit dunia tu turun ke Nabi, makan masa 23 tahun, 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Madinah. Itu peringkat-peringkat. Sikit turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditinggikan kedudukannya lagi, disucikan dari dinodai oleh tangan syaitan serta dari segala kecemaran dan kekurangan. Malahan naskah-naskah tersebut berada di tangan penulis, yaitu para malaikat. Allah menjadikan mereka utusan antara dia dengan para rasul sebagai alat penghubung, yakni berkomunikasi melebihi alat-alat teknologi berperingkat tinggi. Itulah malaikat-malaikat yang mulia lagi berbakti di sisi Allah. Jadi fi suhufin mukarramah, pada Quran tersimpan dalam naskah suhuf, naskah yang dimuliakan. Sikit lagi tuan-tuan. Jadi di sini disebutkan fi suhufin dalam helayan-helayan mukarramah, ai indallah, itu dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia kenapa? Kata Imam Tabari, dimuliakan dalam agama kita ni kerana dalamnya terkandung ilmu dan hikmah. Kenapa disebut sebagai maksud mukarramah ni yang dimuliakan? Dimuliakan tu maksud, kata Imam Tabari, kerana dimuliakan kerana dalam Quran tu ada ilmu dan hikmah-hikmah. Ada pandangan lain pula kata mukarramah ni maksudnya kerana dia turun
Dia turun melalui malaikat yang mulia. Dia turun daripada tempat yang mulia, iaitu daripada Lauh Mahfuz. Dia turun daripada Lauh Mahfuz. Ada pula yang mengatakan mulia kerana dia turun daripada min karim, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jawab azan, entah nak kuat azan. Sekejap kita berhenti ya. Baik tuan-tuan, kita akan ambil capaian 16, ayat pendek-pendek je kan. Jadi fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Marfu'ah ni yang ditinggikan, yang dimuliakan. Mutahharah lagi disucikan. Jadi marfu'ah ni maksudnya ditinggikan, iaitu tinggi kedudukannya indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutahharah dan disucikan. Disucikan di sini maksudnya daripada segala kekotoran. Kata Al-Hasan, daripada segala bentuk kekotoran. Dan ada pandangan lain mengatakan maksud disucikan iaitu terpelihara daripada dipegang oleh orang-orang kafir. Itu adalah pandangan daripada As-Suddi. Begitu juga pandangan daripada Al-Hasan yang menyebutkan suci daripada diturunkan kepada orang, diturun kepada orang musyrik, dapat pada orang musyrik. Dan ada pula mengatakan suci itu maksud dia kerana dia ditentukan untuk malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang membacakannya. Itu maksud suci. Bi aidi safarah, di tangan para penulis. Siapa ni tangan para penulis? Yang ini malaikat Allah. Di sini disebut iaitu malaikat Allah. Bi aidi safarah ni ai katabah, para penulis, iaitu malaikat yang mulia, yang mencatat amalan-amalan hamba di dalam buku catatan. Di tangan malaikat-malaikat yang mulia. Itu
Itu maksud bi'aidi safarah, malaikat-malaikat yang berbakti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kiramin bararah, yaitu malaikat-malaikat yang mulia, kiram mulia, bararah lagi berbakti. Malaikat-malaikat yang mulia lagi berbakti, yaitu kalau apa yang ditulis di sini oleh Imam Al-Qurtubi, kiramin bararah, yaitu mulia di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka. Itu dia. Kiram maksudnya mulia anil ma'asi. Malaikat itu mulia kenapa? Kerana dia mulia, dia suci daripada maksiat. Dia suci daripada maksiat. Bararah, iaitu malaikat-malaikat yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dia tak pernah dia tak pernah dahulukan arahan Tuhan itu dengan perkataan. Maksudnya macam kita lah umat tu suruh pada dia nanti dulu nak tengok Doraemon ni. Aduh ya cakap, aduh ya. Dek tolong ambil ni, kejap latih dah. Mereka tak itu. La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tak pernah mendahulukan arahan Tuhan dengan percakapan. Maknanya tak ada banyak songel lah. Iaitu mereka buat. Alladzina yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka yang malaikat-malaikat yang takut Tuhan yang berada di atas mereka, yang mengatasi mereka. Dalam Al-Quran sebut tentang kelebihan-kelebihan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat-malaikat inilah yang menjadi. Tanpa malaikat pun Allah Ta'ala Maha berkuasa boleh buat segala mengampun. Tapi itulah takdir Tuhan menjadikan malaikat ni antara pesuruh-pesuruh, hamba-hambanya banyak berbakti. Pun tak bakti turun Al-Quran pada Rasulullah. Ada wajah yang jaga hujan, yang turunkan rezeki, bawa hujan, yang pastikan hujan itu turun biqadarin, ada qadar. Jadi Allah Ta'ala ada petugas-petugas. Takut turun semua kan banjir kita kan. Yang apa lagi, yang catat amalan baik buruk kita, yang bertugas menjaga kita, malaikat-malaikat hafazah. Dulu kita dah bahas di Masjid An-Nur kan, paling kurang satu hari ni boleh malaikat jaga turun naik jaga kita. Sebab itu kita selamat saja. Kita tidur, tak ada binatang-binatang liar apa pun betul-betul nyali masuk ke kita. Macam saya sebut dulu kan, mana ada semua tak suruh pula. Sebelum tidur kita duduk, kita buka kat suara Saniah, minum Nescafe, mandi. Tu tidur, mulut mesti ada bau ni, tak kumur, tak ada lah. Semut seluruh naik berderet masuk mulut kan. Tak pernah berlaku tu tuan. Tak pernah berlaku. Ada malaikat-malaikat Tuhan. Padahal di bawah letak ada sipi tu ke lantai kan, menyalir semut. Menyalir datang. Semut letak kat mana pun berbungkui pun masuk dia dalam tu. Kan? Ini kita elok atau bungkam ke, memang ada bau senyap, minum. Tak ada datang dah. Tak ada seekor pun tak ada. Seolah-olah hanya seperti ada yang menjaga kita. Bukan seolah-olah, memang ada makhluk Tuhan yang menjaga kita tu. Kan? Ada yang menjaga. Kalau tidak, mungkin ada di kalangan musuh-musuh kita yang nak menjanam kita. Umpamanya jin, syaitan ni, luar-luar ni banyak ni kan yang nak menjanam kita. Tapi para malaikat ni ada orang menjaga. Sehingga tuan-tuan cukuplah sekadar itu. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat sini tuan-tuan. Panjang umur, murah rezeki. Kita sambung di ayat 17 tu, sebab tu dah lain cerita tu kan. Kita akan sambung nanti tentang pertanyaan Allah Ta'ala kepada manusia. Apa sebab manusia jadi ingkar kan. Lepas tu kita tengok perbahasan yang panjang, perbahasan ayat 17 nanti kita akan bincangkan pertanyaan Allah Ta'ala, kenapa manusia ni boleh jadi ingkar, bertambah-tambah kufran dalam hidup. Wallahu a'lam tuan. Sepadanya aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti di sini. Ada soalan tuan? Selalu tak ada orang.
silakan. Kalau tak ada, kita berhenti kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqaddibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi.